Pawn A ataupun pawn C5 tidak boleh di fork. Contohnya rook B5 adalah satu gerakan yang salah. Ini merupakan taktik fork yang salah sebab knight akan pergi ke D4, knight pula yang buat fork. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Hari ini kita nak tengok satu game yang dimainkan oleh seorang pemain cilik yang baru sahaja berusia 13 tahun yang sekarang ni sedang mewakili Malaysia di kejohanan Olimpiad yang berlangsung di Chennai, India pada masa sekarang ini. Jadi pencatur ini diberi nama Poh Yu Tian, seorang remaja yang sedang meningkat naik sekarang dan pada minggu ini telah mengejutkan Malaysia dan juga telah mengejutkan dunia sebenarnya dengan mengalahkan seorang Grandmaster dari Slovakia yang diberi nama Lubomir Vtaknik. Okey, lawan kepada Poh Yu Tian iaitu GM Lubomir Vtaknik ni merupakan seorang Grandmaster GM dan juga bekas juara remaja Eropah pada sebelum ini. Jadi memang merupakan seorang pencatur yang berpengalaman luas dan bukan biasa-biasa dan ini merupakan satu kejayaan yang sangat-sangat membanggakan buat Malaysia kerana Poh Yu Tian telah berjaya mengalahkan GM tersebut. Baik, hari ini kita nak tengok game ni. Ini merupakan game pusingan kedua yang diambil dari kejohanan Olimpiad pada tahun ini yang sedang berlangsung sekarang. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Lubomir Vtaknik dan hitam pula dimainkan oleh Poh Yu Tian dari Malaysia. Baik, jom kita tengok game ni. Kat sini putih mulakan dengan D4. Kita ada knight F6, knight F3, G6, C4, bishop ke G7, knight C3 dan seterusnya pawn ke D5. Ini merupakan opening ground fail yang dipilih oleh Poh Yu Tian kat sini. Seterusnya, pertukaran pawn dengan pawn C makan pawn D5, knight makan pawn D5, pawn E4 menyerang knight dan kita ada pertukaran knight pula dengan knight makan knight C3, pawn B makan knight C3 dan seterusnya C5. Permainan diteruskan dengan pawn ke H3, knight C6. Cuba untuk meletakkan tekanan ke petak tengah. Ini sebenarnya merupakan idea yang biasa dilakukan oleh pemain yang memainkan opening ini dengan bantuan bishop kat sini, pawn dan juga knight serta queen. Sememangnya ada pressure ataupun sedikit tekanan di D4 kat situ. Okey, kat sini putih membalas dengan bishop ke E3. Kita ada pertukaran pawn, pawn C makan pawn D4 dan seterusnya pawn C makan pawn D4. Baik, kat sini gerakan yang biasa dilakukan oleh pemain hitam ialah sama ada untuk castling pendek ataupun mungkin mengeluarkan queen ke A5. Ini move ataupun gerakan yang biasa dimainkan lah. Tapi kat sini Poh Yu Tian memilih untuk menolak pawn ke F5. Ini merupakan satu gerakan yang menunjukkan mungkin sebelum ini home preparation ataupun persediaan Poh Yu Tian sebelum pergi ke Olimpiad dengan menggunakan opening ini menunjukkan dia punya persediaan ni sangat-sangat bagus. Okey, baik, kat sini kita ada pawn E makan pawn F5 dan kat sini Poh Yu Tian memilih untuk queen A5 terlebih dahulu membuat check, bishop block di D2 dan seterusnya queen makan pawn di F5. Kita ada rook C1 dan kat sini kita dapat tengok pawn di D4 ni tidak boleh dimakan. Sebab apa? Sebab kalau knight makan pawn di D4 kat sini, knight akan makan knight D4, bishop makan knight D4 dan seterusnya putih boleh membuat fork dengan queen ke A4. Kita dapat tengok queen menyerang king dan pada masa yang sama queen menyerang bishop. Ini adalah fork. Manakala kalau queen cuba untuk block dan defend dengan queen ke D7, semestinya bishop akan pergi ke B5 dan kita dapat tengok queen di D7 ni akan matilah. Okey. Baik, kita kembali ke rook C1 tadi. Disebabkan itu, Poh Yu Tian menggerakkan bishopnya ke E6. Kita ada rook C5, bishop D5, bishop C4 menambah tekanan ke atas pin di D5 ini. Tapi kat sini tak ada masalah sebab queen Poh Yu Tian menggerakkan dirinya pergi ke queen E6 check. Kita ada queen E2 dan berlakulah pertukaran queen kat sini dengan queen makan queen E2, king makan queen E2, bishop seterusnya makan knight di F3 sambil membuat check, pawn G makan bishop F3
dan seterusnya kita dapat tengok pawn D4 sudah pun percuma untuk dingap. Jadi seterusnya knight makan pawn D4 membuat check dimainkan oleh hitam kat sini. Okey, kita ada king E3, rook D8, rook D5, knight F5 check, king larikan diri ke E2 dan seterusnya rook makan rook D5, bishop makan rook D5 sambil menyerang pawn B7 dan sebab itu B6 dimainkan kat sini. Seterusnya rook C1 dimainkan oleh putih dengan idea untuk mungkin masuk ke C7 ataupun cuba membuat check di C8 kat situ. Jadi king D7 dimainkan. Ini adalah standard. Kita ada bishop C6 kat sini check, king melarikan diri ke E6, bishop E3, bishop D4. Baik, kita dapat tengok kat sini selepas Poh Yue Tian mendapatkan satu pawn percuma, dia tidak memberi apa-apa peluang buat GM Lubomir Taknik untuk cuba membuat counter attack ataupun serang balas. Memang permainannya sangat-sangat solid kat sini. Ini adalah Poh Yue Tian, seorang remaja Malaysia yang sedang meningkat naik. Lawan GM pun dapat curi satu pawn. Itu sangat-sangat baguslah. Saya kalau lawan GM tak sempat nak curi pawn pun dah kena checkmate dah. Okey, kat sini permainan diteruskan dengan bishop ke A4. Kita ada rook D8, rook C7, A5, rook B7, king F6 dan kat sini kita dapat tengok rook meletakkan tekanan untuk makan pawn B6. Sudah semestinya kalau bishop makan bishop D4, ini tidak memberi peluang untuk putih makan pawn di B6 secara percuma. Sebab apa? Sebab knight makan bishop akan membuat check. Jadi king kena lari dulu. Contohnya king lari ke E3, knight boleh lari ke F5 balik membuat check, dan selepas king lari ke E2 contohnya, rook boleh kawal pawn di B6 ni dengan rook ke D6 macam ni. Jadi sebenarnya pawn di B6 ni tak ada masalah pun, tidak free pun sebenarnya. Jadi sebab itulah selepas king ke F6 kat sini, putih mainkan tolakan pawn ke F4. Baik, kita ada rook D6 kat sini mengawal pawn, bishop B3, H5, rook B8, pawn E6, rook B7 dan seterusnya bishop C5 kat sini. Kat sini kalau bishop makan bishop C5, pawn B makan bishop C5, pawn A ataupun pawn C5 tidak boleh default. Contohnya rook B5 adalah satu gerakan yang salah. Ini merupakan taktik fork yang salah sebab knight akan pergi ke D4, knight pula yang buat fork. Dia nak fork orang, dia pula yang terkena fork. Terbalik pula. Jadi tidak boleh dimainkan kat situ. Okey, kita kembali ke sini. Selepas bishop C5, sebab itulah putih mainkan bishop ke A4 kat sini. Kita ada pertukaran bishop pula. Bishop makan bishop E3, pawn F makan bishop E3 dan seterusnya E5 dimainkan oleh Poh Yue Tian. Cuba untuk membuat pawn break kat situ. Bishop B3 dimainkan. Sudah semestinya hitam perlu berhati-hati sebab rook nak pergi ke F7 cuba untuk membuat checkmate. Jadi kat sini hitam mainkan pawn E makan pawn F4, pawn E makan pawn F4 dan seterusnya knight pergi ke D4 check. King lari ke E3 dan knight makan sahaja bishop di B3. Sebab apa? Sebab buah sudah lebih, sudah mendapat satu pawn. Jadi adalah bagus untuk kita cuba tukar dan exchange segala buah lah. Alright, pawn A makan knight B3, G5. Kita dapat tengok kat sini Poh Yue Tian cuba untuk memenangi endgame inilah dengan menggunakan satu pawn lebih. Pawn F makan pawn G5 check, king makan pawn G5 dan seterusnya kita ada king F2, king H4 dan king G2 mengawal pawn di H3. Baik, ini merupakan satu ending yang orang kata menyebelahi pemain hitam. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, hitam mempunyai satu pawn yang lebih di file A kat sini. Dan of course, sudah semestinya dalam posisi macam ni, hitam akan cuba menggunakan kingnya, aktifkan king untuk cuba menyerang pawn-pawn putih yang lemah kat sini sambil dibantu oleh rook dan juga pawn yang lebih. Baik, sebab itulah kat sini gerakan king G5 dilakukan. Kita ada king F2, king F4, rook B8, king E4, king E2, king D4, king D2, rook G6, rook D8 check, king C5, rook H8 cuba untuk menyerang pawn,
Rook G5 mengawal pawn, pawn ke H4, serang Rook dan Rook lari ke F5. Rook H6 dimainkan dan seterusnya B5 kat sini. Kita ada King C3, Rook F3 check memaksa King balik ke C2 dan kita ada King ke B4. Kat sini kita dapat tengok ya, Poh Yue Tian memberikan sahaja pawn di H5 ni. Jadi Rook makan sahaja pawn H5 kat sini, dan kat sinilah Poh Yue Tian membuat satu gerakan yang bagus memainkan ending ni secara tepat. Baik, korang boleh cuba pause kat sini dan cuba fikir apakah gerakan yang betul yang sepatutnya dimainkan oleh hitam kat sini. Silakan. Baik, dalam posisi ini hitam perlu berhati-hati, tak boleh terlalu tamak, terlalu gopoh. Okey, Rook makan pawn B3 terus merupakan satu kesalahan yang besar. Sebab apa? Sebab ini akan terkena dengan taktik Rook makan pawn B5 check. Selepas King makan Rook B5, King putih boleh makan Rook B3 dan kita dapat tengok pawn ni boleh naik nyek berkawat satu-satu, hora-hore jadi queen kat situ. Okey. Jadi sebab itulah selepas Rook makan pawn, kat sini Poh Yue Tian memainkan gerakan yang sangat bagus, sangat tepat dengan Rook. Pergi ke C3 check dulu. Dan kalau King lari ke B2, Rook boleh makan pawn B3 sambil check. Jadi tak ada taktik untuk Rook makan B5 kat sini. Sebab itulah selepas Rook C3 check, King lari ke D2, barulah Rook makan pawn B3 kat situ. Okey, kita ada Rook G5, Rook H3 serang pawn, pawn lari ke H5 dan seterusnya A4. King C2, Rook H2 check memaksa King ke B1 dan tolakan pawn ke A3 dibuat, dan kat sini GM Lubomir Vtaknik dari Slovakia telah menyerah kalah. Sebab apa? Sebab pawn A sudah tidak dapat dihalang lagi manakala pawn B juga tunggu nak naik dan dua-dua pawn ni pun akan dikawal dan dibantu oleh kemarahan King. King pawn di H5 ni tak ada masalah pun sebab Rook dah kawal, Rook dah jaga, no problem. Jadi sebab itulah GM telah menyerah kalah kat sini. Satu kemenangan yang bagus yang membanggakan buat rakyat Malaysia, dan game ini sebenarnya di cover ditonton dan juga dianalisis oleh ramai GM-GM ataupun orang kata pencatur dan streamer-streamer di seluruh dunia. Semua sememangnya terkejut dengan kebolehan Poh Yue Tian untuk mengalahkan seorang GM yang jauh lebih kuat, lebih hebat daripadanya. Baik, kita ucapkan semoga berjaya buat pasukan Malaysia yang sedang bertanding di Olimpiad Chennai India pada tahun ini. Semoga beroleh kejayaan. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.